أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tamanya kita merafakkan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan limpah gunaannya dengan taufik inayah, dengan peluang dan kesihatan yang diberikan dapat kita berada di rumah Allah ini. Kita niatkan beriktikaf dan juga meniatkan untuk menuntut ilmu, berada di dalam majlis ilmu, berada di dalam Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman syurga Allah di atas muka bumi. Mudah-mudahan dengan selalu kita mendatangkan taman-taman syurga di dunia, Allah melayakkan kita menjadi sebahagian daripada ahli syurga di akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepatutnya malam ni saya di Ezora, tapi kuasa Cik Fendi gunakan kuasa veto dia, dialih ke masjid ya. Jadi sepatutnya saya baca kitab Mazayani Intima'i fil Islam, tapi kitab ni sambung-sambung. Kalau saya buka rasa macam tergantung lah kan. Tak tahulah, aku akan datang ke sini pula Ezora, tak payah kok. Saya tak berapa sangat nak pergi Ezora, parking payah. Dah lah nak masuk payah. Jadi kena lalui kad. Jadi kalau sini tahan juga kan, parking banyak, orang pun okey lah sikit kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, malam ni kita menceritakan tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita bedah ayat Quran pada malam ni. Kalau spesifiknya kita menyebut 7 bencana yang diturunkan oleh Allah terhadap beberapa golongan. Musibah diturunkan oleh Allah disebabkan dengan 7 sifat, 7 perangai, 7 perkara dan 7 angkara yang melayakkan manusia menerima musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita nak baca tentang musibah ni, semuanya ada dalam Quran. Bermakna seolah-olah kita membedah isi Al-Quran untuk kita mentadaburnya supaya jelas dan nyata, dan supaya kita juga menjadi golongan yang sentiasa beringat-ingat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap orang wajib memelihara dirinya. Wajib alaikum anfusakum, wajib kamu memelihara diri kamu. Setiap orang jaga setiap orang masing-masing. Kemudian bila setiap individu ni bergabung menjadi keluarga, suami isteri, memiliki keluarga anak dan bini, maka ketua keluarga seorang suami wajib memantau orang yang berada di bawahnya. Maka Allah Ta'ala menyatakan tentang lebih daripada yang pertama tadi. Yang pertama untuk individu, setiap individu wajib memelihara diri daripada api neraka. Bila kita berkeluarga, Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu
dan ahli keluarga daripada api neraka. Sebab itu kita senantiasa digesa dan diwajibkan untuk bersifat takwa. Sebab takwa ni mana wiqayatu aninnar, memelihara diri daripada neraka. Ya, qiyaqiku, ya, supaya maksudnya wiqayah, pemeliharaan diri daripada azab Allah Ta'ala. Maka demikian menyebabkan orang-orang yang memelihara diri daripada azab Allah Ta'ala, Allah akan selamatkan dia. Sebab tu wajib atas kita ni bersifat takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu seorang Islam, yakni seorang yang menyerah diri kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Sebab yang menentukan diri kita siapa? Menentukan mati hidup kita siapa? Menentukan rezeki jodoh kita siapa? Allah, tuan-tuan. Rancanglah macam mana, ikhtiarlah macam mana, buatlah macam mana, semuanya akan mengikut skrip yang telah ditulis oleh Allah di dalam kitab masing-masing. Maka sebab itu kita sebagai orang beriman kena sentiasa tingkatkan nilai iman biar sampai kepada nilai takwa kepada Allah Ta'ala. Disebabkan manusia melupakan ajaran ini, gesaan ini, maka manusia terjerumus melakukan perkara-perkara sebaliknya. Oleh kerana dia tidak ikut perintah Allah, maka menjadi undang-undang Allah yang kita panggil sebagai balasan, denda, hukuman. Kalaulah kita pergi sekolah, cikgu suruh buat homework, kita tak buat, biasanya kena berdiri atas dalam kelas. Dulu biasanya rotan, sekarang tak ada rotan dah, ya. Jadi sebagai denda dan hukuman di atas kelalaian kita. Maka manusia begitulah. Allah datangkan malaikat mengikut kaum-kaumnya. Beratus ribu Allah datangkan para rasul dan para nabi-nabi untuk memberi petunjuk hidayah kepada manusia. Bila mana manusia ingkar dan berpaling, maka layak bagi mereka ini mendapat hukuman daripada Allah. Kerana Allah tidak menzalimkan sesiapa. Sebab tu Allah datangkan nabi dulu, ya. Bukan sekadar nabi, Allah bagi pimpinan pada nabi berupa kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, macam-macam ni. Nak suruh apa tuan-tuan? Jadi panduan. Tiba-tiba hari ini manusia buang satu demi satu buang Quran, hadis. Tudung pun buang juga. Ke mana? 5 tahun pakai tudung, lepas tu buang. Kenapa? Sebab tak kuat iman, kata dia. Maknanya dia buka tudung sebab tak kuat iman. Maknanya orang pakai tudung tu kuat iman ke? Jadi kalau tak kuat iman, tak payah pakai apa-apa. Tak pernah pakai juga orang dalam. Tak boleh, ni aurat. Lepas tu rambut, ya, aurat. Tak aurat juga ke? Hukum Allah tetap, kan? Jadi tuan-tuan, yang pertama, kita pergi pada topik pertama. Bencana yang datang disebabkan yang pertama ialah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maksiat menyebabkan layak kita menerima hukuman daripada Tuhan. Sebab maksiat ni perkataan asa. Asa ni derhaka. Derhaka pada ibu bapa pun tak boleh. Derhaka kepada raja sultan pun tak boleh. Derhaka kepada yang perintah Allah lagilah tuan-tuan, tak boleh. Kerana kita melakukan dosa ni, maksiat, maka Allah datangkan bala bencana. Bala bencana. Tadi kita baca dalam ayat berapa tuan-tuan? Surah apa? Ya qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Ayat 19 Surah Yasin, surah 36. Berkatalah utusan-utusan kepada mereka, qalu ta'irukum, kemalangan yang menimpa kamu disebabkan kerana diri kamu sendiri.
Musibah yang terkena pada diri kamu disebabkan perbuatan kamu sendiri. Azab yang datang pada kamu disebabkan kelalaian kamu sendiri. Hari ini kalau kita tengok kemalangan jalan raya, tuan-tuan, kebanyakan disebabkan kecuaian diri sendiri. Ada main handphone, betul? Ada yang tertidur, ada yang tak fokus, ada yang bawa had laju melebihi, ada yang bawa kereta dalam keadaan kereta tu tak cukup syarat-syarat keselamatan, brake tak cek, tayarnya tak cek, enjinnya tak cek. Maka bila berjalan berlakulah beberapa perkara yang menyebabkan berlakunya accident. Jadi nak ceritakan, qalu ta'irukum, kemalangan yang menimpa kamu disebabkan kamu sendiri. Bermakna azab yang kena pada batang hidung kamu disebabkan kamu sendiri yang buat. A'in zukirtum, adakah kamu tidak diberi peringatan? Ya, Aizuklitum bal antum qaumun musrifun, sedang bahkan kamu ada di kalangan orang-orang yang melampau. Melampau, Allah kata ni, dia lampaui apa yang Allah kata. Ya, Allah tegah ni, dia jauhi apa yang Allah tegah. Dia lampaui, dia jauhi, seolah-olah apa yang Allah nak tak berapa betul bagi dirinya. Apa yang Allah perintah tak sesuai dengan dirinya. Maka Allah datangkan musibah. Macam-macam musibah Allah datangkan, tuan-tuan. Kita tengok tsunami hak baru-baru ni di Sulawesi. Apa disebabkan apa, tuan-tuan? Dilaporkan golongan G dekat 1000 lebih. Kumpulan G 1500 lebih, 1500 lebih kumpulan dia ada. Tu tak kira lesbian, tak kira bertukar pasangan, tak kira puja laut, yang buat pemujaan kepada sesuatu, kubur dan sebagainya, kerana perkara khurafat, perkara maksiat, perkara syirik, dan perkara yang dinamakan perkara keji, fahsya, keji, yang termasuklah gay, lesbian, seks. Ya, hak ni berleluasa, layak bagi dia Allah datangkan azab. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ingatlah ketika mana Allah menggoncangkan dengan segoncang-goncang, wa akhrajatil ardu athqalaha, Allah mengeluarkan benda-benda yang ada di dalam bumi, hak berat-berat, keluar balik naik ke atas. Sebab tu kita tengok kat sebelah sisi ni, hak bawah tu diangkat menjadi bukit-bukit kecil. Tanah ni diguling seolah-olah di blender. 2-3 kampung hilang lenyap, rumah hilang lenyap. Allah keluarkan hak dari dalam naik ke atas. Hak biasanya daripada atas turun ke bawah kita panggil jatuh. Kita kata dia ranah. Daripada atas turun ke bawah itu biasalah. Hak ni dah daripada dalam Allah keluarkan daripada dalam. Ya, bahaya. Bila keluar daripada dalam, bahaya. Macam badan manusia, kalau dia keluar daripada dalam, keluar nampak bonjolan di badan, bahaya. Orang panggil nanah, orang panggil tumbuhan, orang panggil beguk, macam-macam. Bahaya semua tu. Hak naik kat tekak jadi bulat, dia panggil apa? Beguk. Okay. Hak naik kat dagu, hak naik kalau jenis gaul, hak kuat sikit tu, dia akan bonjol sana, bonjol sini. Bahayalah tu. Tak, Allah nak tunjuk bagaimana murkanya Allah. Allah terangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah sebuah negeri, sebuah tempat pendudukan di situ, sebuah negeri, sebuah kampung beriman dan bertakwa, wattaqau maknanya menjauhi larangan-larangan Allah, la fatahna, Allah buka keberkatan. Dia menggunakan perkataan plural, berkat banyak. Berkat ni maknanya penambahan, tambah. Kalau ada anak, bertambah anak.
Kalau ada penghasilan, bertambah hasil. Kalau ada duit, bertambah duit. Kalau ada makmur, bertambah kemakmuran. Kalau sehat, bertambah sehat. Itu maksud berkat. Allah turunkan keberkatan daripada langit dan bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustai ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Fa akhaznahum bima kanu yakdzibun. Allah datangkan keputusannya dengan datangkan azab dengan apa yang mereka lakukan. Allah anak habis perintah. Licin Allah Ta'ala bagi. Kerana dosa-dosa daripada manusia buat maksiat. Maksiat ni tuan-tuan, sembunyilah macam mana. Dia akan kejar orang tu. Tentang buat maksiat, orang tak nampak, orang tak tahu, tapi tuan-tuan, hati kita akan resah. Hati kita tak akan nyaman. Hati kita tak akan lapar. Hati kita akan sentiasa diburu keresahan, rasa bersalah, rasa tak kena, rasa macam ada yang mengekori kita. Sebab kesalahan itu akan mencari kita kerana kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan. Batu, hati-hati. Kalau kita ada salah silap, jangan disimpan-simpan. Taubat dengan Allah, mohon ampun dengan manusia kalau bersalah dengan manusia. Leraikan secepat mungkin. Itu dia. Jadi yang pertama, datangnya maksiat, datangnya bencana disebabkan maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, bencana datang disebabkan kezaliman. Disebabkan kezaliman. Apa makna zalim? Zalim itu makna apa, tuan-tuan? Zalim itu wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi atau fi ghairi makanihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan tempatnya. Nampak? Sepatutnya songkok letak atas kepala, dia letak kat kaki. Itu zalim namanya. Selipar kasut letak kat kaki, dia letak atas kepala. Itu zalim namanya. Jadi banyak dah orang buat benda macam tu. Banyak. Sepatutnya pakaian lelaki untuk orang lelaki, pakaian perempuan untuk orang perempuan. Dia pergi ambil pakaian perempuan, dia pergi pakai kat dia. Pakai coli, pakai pakaian perempuan. Lepas tu pergi kat Lebanon, ambil gambar atas kapal. Nak tunjuk dia ni perempuan, padahal tahu dia ni jantan. Dah kamu jantan, kenapa nak pakai hak perempuan punya? Hak perempuan saya pakai hak lelaki punya. Hak lelaki teruk tadi, tuan-tuan, elok-elok lelaki dia cabut uang, dia letak hak perempuan pula. Hak ni tak kena. Elok-elok dah lelaki, dia tukar jadi perempuan. Ada sahabat kita, dia pergi buat kurs dekat Johor. Pada pok-pok, pegawai-pegawai, cikgu-cikgu, dia datang seorang perempuan cantik pakai kebaya. Cantik pakai kebaya, rambutnya libontik lurus, pipi ni, nak kata apa pipi ni, runcing, pipi bagai pauh di layar, dagu bagaikan lebah bergantung, hidung bagaikan serunding, dagu seperti payah nak perumpamaan mah. Gambarannya cantik. Datang belum pakai baju kebaya, cantik orang ni. Nak daftar, cari punya nama, tulis dekat lenteng Fauziah, Cikgu Fauziah. Cari dalam daftar, tak jumpa Fauziah. Dia pun tunjuk, hak ni tuan, tengok-tengok Fauzi, rupanya jantan. Jantan. Cikgu boleh berubah jadi Fauziah. Nak kata cikgu tak pandai menulis, tak kena pula. Bila dalam kursus kuliah datang, Qiyamul-Lail datang, ceramah datang, bila akhir tu dia jumpa dengan ustaz. Ustaz, saya nak jumpa ustaz one by one. Ustaz tu takut, dia tak boleh. Dia nak salah ustaz tu, ustaz tak nak, takutnya fitnah. Padahal jantan kok. Lah jumpalah dengan ustaz. Dia kata, ustaz, saya 2-3 bulan lagi saya nak kahwin dengan pasangan saya, seorang Kristian dan seorang lelaki.
Dia je lelaki nak kahwin dengan lelaki. Rupanya, dan saya sendiri ni Ustaz, saya dah buat perbedahan daripada lelaki jadi, daripada agreement tukar jadi kalimat. Lebih kurang macam tu, nak mudah faham. Betul? Dia pergi buat dekat Singapura tuan-tuan, 250,000. 250,000 tuan-tuan, boleh beli X70 2 biji. Dia pergi sanggup pergi potong hak tu, pergi buang 250,000. Aduh, kan? Cari penyakit. Kalau buat rumah tuan-tuan, besar dah banglo boleh siap. Buat rumah sebiji 250,000. Kalau buat rumah, betul tak? Akhir sekali ustaz tu kata, hak kamu dah buang tu dosa besar. Saya tak boleh nak larang dah sebab kamu dah buang. Lepas tu dia kata apa? Dia nak kahwin dengan lelaki ni hang Kristian. Dia kata dalam 2-3 bulan saya akan convert masuk Kristian. Masya Allah. Ustaz ni kata kalau kamu convert, kamu masuk Kristian, Allah tidak ampunkan dosa kamu. Tidak ada dosa zalim yang paling besar melainkan syirik kepada Allah. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Hak tidak akan diampunkan oleh Allah. Kenapa Allah tak ampun? Sebab kamu syirik, maknanya kamu tidak mengakui Allah. Kamu ni tak percaya pada Tuhan. Macam mana Tuhan nak terima kamu? Kamu sendiri pun tak percaya pada Tuhan. Dah. Jadi ustaz tolong abang, kamu buat ni, kamu tak akan diampunkan Tuhan. Masuk neraka seumur hidup. Ya, lepas tu dia balik, kawan tu balik. Duk tak lama, dia 3 bulan dengan khabar dia tak jadi nak masuk Kristian. Tak jadi nak masuk Kristian. Dah berusaha sekarang nak buat operasi balik, nak tukar balik. Tak tahulah nak cari spare part kat mana. Ke ada sini orang nak tolong. Dah buang dah. Nak tebuk mudah, nak pasang balik kan? Bukan benda mudah. Oh, kalau boleh pasang balik, orang ramai mati pucuk pakai cari laku. Betul tak? Kat Thailand tuan-tuan, dia ada buat cleaning. Cleaning tuan-tuan, buat jadi putih. Dulu menteli, nak tukar jadi putih, boleh. Kat Thailand, pelik-pelik. Ya, begitu. Itulah kata zalim. Elok dah Allah Ta'ala bagi, kamu pergi campur buah, pergi letak benda lain. Itu bagi zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Ya? Sepatutnya anak-anak kita dididik dengan agama, diajar tentang salat, diajar tentang Quran, cintakan Allah, cintakan Rasul. Tiba-tiba kita masuk pendidikan hak jauh daripada agama. Zalim namanya. Zalim namanya. Ada ibu bapa yang zalim, ada anak-anak hak bersifat zalim, ada mak bapak dinamakan derhaka. Ya. Ada isteri yang zalim pada suami, namanya nusyus. Ada pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyat, namanya golongan-golongan yang tidak adil dan zalim. Jadi kerana kezaliman setiap orang, Allah turunkan bala. Allah turunkan bala. Tuan-tuan ya, bukan kata ambil benda orang, curi, membunuh itu zalim. Bahkan kita meninggalkan perintah Allah pun dipanggil zalim. Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Imran, surah ketiga ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang melakukan, walladzina idza fa'alu fahishah, yang melakukan fahishah, kekejian, au zalamu anfusahum, dan menzalimkan dirinya sendiri. Apa makna menzalimkan diri sendiri? Dia tinggal salat, dia tidak tutup aurat, dia tidak melakukan perintah Allah, dia lawan perintah Allah. Sebenarnya dia zalim pada diri dia sendiri. Kenapa? Sebab perbuatan kamu tinggal salat, kamu tidak tutup aurat, kamu tidak keluar zakat, kamu tidak ikut perintah-perintah Allah, kelak akan menyebabkan kamu diazab. Itu kata zalim. Kamu akan hidup dalam keadaan azab, seksaan yang pedih.
Jadi perbuatan kita sekarang ikut perintah Allah ni tuan-tuan, sebenarnya adalah untuk keuntungan kita semua. Solat ni Allah tak nak pun, kita yang perlu. Puasa, zakat, haji, buat baik, semua ni untuk kita. Kita buat baik pada orang, nampak orang tu dapat kebaikan kita, baik juga pada kamu. Allah akan balas kebaikan kamu. Kita tolong jiran kita, mungkin satu ketika nanti kita pula susah, dia juga akan tolong kita. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tiada balasan bagi perlakuan kebaikan melainkan kebaikan juga akan datang. Ini surah Rahman, surah 55 ayat 60. Allah Ta'ala terangkan, jangan kedekut nak buat benda baik, sebab benda baik dia sifatnya terbalas. Mashkurah, Allah ni bersifat membalas kesyukuran manusia. Perbuatan baik pasti Allah balas. Begitu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Qasas, surah Qasas surah 28, Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat yang ke-59. Apa dia ayat dia? Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami menghancurkan sebuah negeri melainkan penduduk dalam negeri itu melakukan kezaliman. Allah hancur negeri ini. Kumpulan kaum Lut, Allah balikkan bumi, hancur kerana ahli penduduknya melakukan kezaliman. Dulu ada kerajaan yang penduduk di tempat namanya Pompei, satu bandaraya Rom yang besar dulu. Kawasan tu dipenuhi tempat maksiat yang banyak, tempat pelacuran, dibertukarnya pasangan, melakukan homoseksual dan sebagainya. Allah ledakkan gunung berapi, lava tu datang, ya, terkampus mereka. Ketika mana pokok ekologi pergi gali, mendapati tubuh-tubuh mereka masih kekal dalam posisi yang mereka sedang lakukan. Allah ranakkan disebabkan kezaliman penduduk tempat itu. Allah hancurkan Rom, Allah hancurkan. Macam juga tsunami itulah, Sulawesi, Aceh, buat pujaan pada kubur dan sebagainya. Allah ranakkan sedemikian rupa tuan-tuan, disebabkan jumlah manusia dalam tempat itu semuanya melakukan maksiat, maka halal turunnya bala dan ujian daripada Allah. Kezaliman mereka itu mengundang bala daripada Allah Ta'ala. Batu tuan-tuan, kita jangan pandang saja kezaliman ada depan mata kita. Kita kata ikut dia lah, latak dia lah. Kalau aku larang, aku bukan nak dengar pun. Kalau aku larang, tak pasal-pasal muka kereta aku kena pecah orang, rumah aku dibalik cat, biar dia lah. Dah tuan-tuan, kalau biar kat dia, maksiat tu bersambung-sambung, merebak-rebak, akhir sekali bila datang bala tu datang memusnahkan semua penduduk tu. Macam kita duduk di taman kan, jiran sebelah kita ni tak jaga, dengan air bertakurnya, dengan sampahnya, dengan barang macam-macam duduk simpan kat rumah dia tu. Ya, ular pun ada situ, tikus pun ada situ, nyamuk pun ada situ, beraneka jenis serangga ada kat situ. Kita tak tegur, kita kata lantak kamu lah. Ya, tapi bila datang dengue contoh, bila datangnya wabak yang kencing, tikus, bila datangnya wabak, macam-macam wabak lah, adakah tuan rumah tu je yang kena? Tidak. Ya, benda ni dia berjalan 2 km persegi tuan-tuan. Edis dia jalan. Kadang-kadang tak pasal-pasal kena rumah kita, hujung rumah kita. Hak rumah, hak kontaknya di sini, tapi semua pakat tak ambil kira, lantak dia lah kan. Lah semua rumah kena, satu lorong kena dengue. Okay. Kita tengok anak dia main api, kita tak layan, tiba-tiba rumah dia terbakar. Bila rumah dia terbakar, rumah kita pun kena sekali. Betul tak? Tu kata bala tu akan datang meranakkan seluruhnya. Sebab tu jangan biarkan hidup dalam kezaliman. Tuan-tuan, buat zalim ni dosa.
Dosa besar. Apatah lagi kita sokong orang zalim pun dosa dah. Sokong pun tak boleh. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang zalim, Allah akan sambar kamu dengan api neraka. Condong di mana apa? Kamu sokong dia, kamu bangkah dia, kamu jadi penyokong dia, ya, kamu defend dia, pun kena juga dosa. Padahal kita tak buat ni, hanya kita condong je. Condong kena dah tuan-tuan. Condong kena dah. Orang kata bersubahat, bersubahat kena dah. Batu, jangan kita bersubahat dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah datangkan balik dengan kita-kita pun anak sekali. Nampak? Ya, sekarang banyak maksiat kezaliman yang berlaku. Ada sahabat kita cerita, bila datangnya tahun baru, Boni dekat PD tuan-tuan, dia buat tarian, buka baju, cotek muka macam-macam. Nampak bukan macam di Malaysia, nampak macam duduk di Filipina, macam duduk di Hawaii, macam duduk di Thailand. Rupanya duduk di PD tuan-tuan. Ya Allah, budak-budak muda dah hilang akal dan bilang budi pekerti bangsa. Ya. Kalau datang tahun baru Masihi ke tahun baru kita panggil Hijri lah, hampir Masihi, ataupun tahun kemerdekaan, ramai budak-budak muda ni tuan-tuan berkumpul di Genting, tuan-tuan. Ya, mereka buat meraihkan hari kemerdekaan, hari tahun baru, nak countdown tu. Ya, di sana tuan-tuan, pokok jabatan ni, penguatkuasa Jabatan Agama faham, turun malam tu, bawa 3 lori, bawa 3 bil penguatkuasa, cadangnya nak pergi tangkap hak mana minum arak, hak mana bersekedudukan. Pergi tuan-tuan, penuh atas badan. Ya, bukan 10 orang, bukan 1000, 10,000 orang tuan-tuan. Duk bergedik-gedik minum arak dan macam-macam. 10,000 tuan-tuan, takkan nak tangkap arak masuk dalam lori tu 3 biji. 10,000 tuan-tuan, 70% yang budak Melayu, budak Islam. Pada malam tu dibuat potongan separuh harga. Hak mana-mana bawa partner, hak mana-mana bawa pasangan, ya, diberi potongan hotel separuh harga. Maksiat berleluasa tuan-tuan. Ya, hati-hati Genting, menyebabkan bala daripada Tuhan akan datang. Bala daripada Tuhan akan datang. Ini menakutkan kita tuan-tuan. Hak kelab gay kat Kuala Lumpur tu berpuluh-puluh dah ada. Ya, Boni bila berlakunya kes seorang ustaz pusat tahfiz didakwa liwat, keluar kenyataan kita akan tutup pusat tahfiz. Tiba-tiba orang bagi tahu ada 14 pusat gay, kita akan kaji. Kalau bab gay kaji, kalau bab pusat tahfiz tutup. Padahal salah seorang tu je. Apa kaitan dengan pusat tahfiz? Cikgu seorang tu je salah, dia tangkap cikgu tu je lah, kenapa nak ditutup? Tiba-tiba bila dengar ada gay, kita akan kaji. Kaji baik pula. Kenapa tak keluar kenyataan kita akan tutup pusat-pusat gay? Kan sedar sikit, tapi nya tak boleh keluar macam tu. Ya, mungkin kalau cakap sikit lagi dia kata ini maqasid syariah. Keluar maqasid pula. Inilah uhara jadinya. Ya, uhara jadinya. Manusia menentukan dengan selera dia. Ya, menentukan dengan kehendak dia. Berlaku kezaliman yang berleluasa, hati-hati, dia akan menyebabkan bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyazubillah. Jadi tuan-tuan, kita kena rasa gerut. Ada di Bangi tu ada satu pusat untuk budak-budak di bawah umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun yang mengandung hasil daripada pergaulan bebas. Bukan 100 orang, bukan 2-30 orang, ratus, 2-3-400 tuan-tuan. Tu di Bangi, di Bukit Jut. Ada sahabat kita buat, dia buka di Rawang, ada di 2-3-4 tempat.
budak-budak kita yang terlibat dengan zina. Tu tak kira lagi hak anak luar nikah, hak kata dekat 1 juta bayi yang lahir hasil daripada perzinahan dan sebagainya. Ini semua ni adalah perbuatan-perbuatan menzalimkan diri sendiri dan pasti akan layak menerima hukuman daripada Allah. Kita akan rasa ini adalah ancaman yang perlu kita hindari. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Boni kita dengar tentang cengkerik ataupun belalang menyerang Mekah. Penuh dekat dataran, disapu, ditarik, diracunkan dengan disebut dengan semburan kerana terlalu banyak. Bila ulama-ulama di sana mengatakan ni bala daripada Allah, bala daripada Allah, ketika itu mereka kata sikit-sikit bala, sikit-sikit bala. Dia kata ni tak, ni bukan bala, ni fenomena, ini tidak. Dia tak nak kaitkan dengan bala. Sedangkan tuan-tuan, belalang tu datang, cengkerik hitam tu datang, sejurus Arab Saudi menjemput 5 penyanyi Kristian datang ke Arab Saudi. Diriak, nyanyi diriak 100 meter, 100 kilometer daripada Madinah, 100 kilometer di mana jasad baginda ada di situ. Mereka menjemput 5 penyanyi Kristian. Riak ni dia dah sudah berusaha nak membebaskan diri daripada Islam, mengamalkan faham-faham bebas, liberalism. Ada sahabat-sahabat mutawif kita kata, setelah mana parabola masuk, bila masuknya internet, budak-budak remaja perempuan mereka ni pun akan dia cerita, ni ustaz ni dia cerita, dia naik tangga, betulan dua budak remaja perempuan turun daripada tangga. Dia pakai jubah yang ada butang. Bila dia lalu depan ustaz tu, dia buka jubah dia depan ustaz, tak pakai baju, ya. Mujurlah ustaz ni kuat iman, kalau tidak perlu begitu dah, kan? Mujur ustaz kalau saya tak tahu, kan? Dia buka depan ustaz tu, tak pakai baju tu, dia buka. Kau nak Cik Wadi agak-agak lagu mana? Agak-agak boleh kan? Pengaruh. Tu dia Arab Saudi di Mekah tu. Kalau dia boleh terpengaruh di situ, tempat kita lagi lah. Terang ni, hak mereka jemput 5 penyanyi Kristian. Salah satunya namanya Najwa Karam. Nama pun dah Karam. Penyanyi Lebanon, seorang Kristian. Benar, dia kata dia memiliki 2 ekor anjing. Salah seekor anjingnya namanya Muhammad. Tengok tentang jahat yang berbuat ni. Seorang lagi namanya Majidul Rumi. Dia kata saya rasa gemetar, nervous, sebab saya nak menyanyi di tempat yang amat mulia. Dengar macam tu pakat tepuk lah tu, pakat bengong lah tu, ya. Jadi inilah. Kemudian selepas daripada tu belalang datang. Ingat balik cerita bagaimana Nabi Musa AS berdakwah pada kerajaan Fir'aun. Macam-macam Allah datangkan bala kepada kerajaan Fir'aun. Tapi Fir'aun ni bila datang, barulah dia kata, wahai Musa, kami nak bersama dengan orang yang beriman dengan kamu dan kami akan mengikut kamu. Tiba-tiba bila diangkatnya musibah-musibah itu, dia lawan Nabi Musa. Ya, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-A'raf ayat 133 sampai 137, panjang ayat itu. Ya, Allah kata, Allah turunkan wa arsalna alaihim tufan wal jarada wal kummala wal tafadi' wad dam ayatun mufassilat. Allah kata kami turunkan ke atas mereka taufan. Bantu tengok taufan datang ke mereka, taufan tornado. Buah ni datang daripada Filipina, dia taufan tornado masuk ke Pasifik, masuk ke Malaysia. Taufan tu sebenarnya tak musibah disebabkan keangkuhan, kezaliman hak berlaku di sekitar. Allah datangkan taufan. Ya, kemudian Allah kata wal jarad. Ya, wal jarad, belalang, wal kummala, pijat, hama, Allah datangkan. Wat tafadi', katak, wad dam, darah tuan-tuan, sungai jadi darah, perigi jadi darah, dalam masuk air jadi darah, dalam botol darah, buka terbayang darah. Allah datangkan katak tuan-tuan, dalam perigi ada katak, dalam terbayang ada katak,
buka periuk ada katak. Masuk 3 rasa kamu. Katak tuan-tuan. Zaman tu katak. Zaman kita lagi banyak. Asyik lompat. Kejap masuk sana. Kejap masuk sini. Kejap masuk sana. Ni bukan katak namanya. Jadi datang bala tu pada Fir'aun. Dia minta pada Nabi Musa, la nu'minu bihi. Kami akan beriman dengan dia. Dan kami akan ikut Rasul. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala angkat mereka daripada bala tu, ya, mereka kufur balik. Fantaqamna wa awraqna fil bahril yammi. Allah tenggelamkannya dalam lautan. Allah tenggelamkan dia dalam lautan sebab dia main-main dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan, mula-mula dia datang benda ni. Kenapa Allah datang benda ni? Peringatan. Dia datang dekat Arab Saudi, belalang tu peringatan. Kamu tak nak ambil peringatan ke ni? Kalau kamu tak ambil peringatan, tunggu. Tak lama lagi datang lagi besar. Allah hancur dan ghanakkan kerajaan kamu. Kan Nabi katakan 3 putera Raja Mesir, Raja Mekah ni akan berbalah, akan berperang sesama sendiri. Inilah bila mereka tak ambil aktifat daripada beberapa datangnya musibah, akan datang lebih besar. 3 putera akan berebut tahta khazanah kerajaan ketika itu. Masa itulah baru tiba Imam Mahdi kemudiannya untuk mendamaikan supaya tidak berlaku pertumpahan darah dan sebagainya. Ni bencana yang datang disebabkan apa? Zalim tuan-tuan. Kita pun ada zalim. Sebab tu kita ni, kita ingat ucapan apa dia Nabi Nuh, Nabi Saleh kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku dalam keadaan zalim. Nabi Adam turun ke bumi, dia duk baca doa, ya, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika kamu tidak memaafkan dan mengampunkan kami tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Zalim. Kita ni tidak mengedahkan perintah Tuhan, zalim. Dan retitan daripada kezaliman itu, ya, akan datang musibah yang Allah akan turunkan. Baik tuan-tuan, yang ketiga, kezaliman itu datang disebabkan oleh orang-orang yang kaya-kaya dalam satu tempat, tidak melakukan ketaatan dan juga tidak melakukan kebaikan, ya, tidak melakukan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum tu Allah bagi peringatan dah, ya, Allah Ta'ala bagi peringatan dah, tapi mereka ni tidak mengedahkan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Ta'ala cerita dalam surah Isra, surah yang ke-17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak menghancurkan sebuah negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang mewah di tempat itu, orang-orang yang bangsawan di tempat itu, orang-orang yang kaya di tempat itu. Masuk kaya ni termasuklah pemimpin-pemimpin. Dulu ingat kan, zaman kesultanan dia panggil orang besar, orang kaya. Ni orang kaya daerah, ni orang besar daerah. Orang kaya tu maknanya orang yang mempunyai pangkat, kedudukan dan memiliki harta yang besar, tanah-tanah yang banyak, dan juga dia ada kuasa. Sebab kuasa ni berkaitan tentang kuasa tanah. Israel tu dia beli tanah, bila dia ada tanah, dia ada kuasa. Kan? Dia orang kaya. Allah kata bila kami nak runtuhkan sebuah negeri, bila kami nak hancurkan sebuah negara, Allah kata kami perintahkan dulu kepada mereka-mereka yang berharta ni, hak bangsawan ni, amarna mutrafiha, untuk mereka taat menjalankan perintah Allah. Apa berlaku? Fafasaku fiha, dia fasik. Fasik maknanya dia tidak mengendahkan, dia membelakangkan perintah Tuhan.
Fasik ni maknanya mencabut diri daripada ketaatan. Fasaqah ni cabut pakaian, cabut tudung, cabut kulit. Kalau buah kita cabut kulit, maka isi tu tak akan bertahan lama sebab dicabut. Ya, mereka ni fasik pada Allah. Allah kata kami akan tetapkan perkataan kami terhadap mereka, maknanya hukuman Allah. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkannya sehancur-hancur. Hancur lenyap tuan. Kita nak tunggu lenyap dulu ke? Kita nak hancur dulu ke? Dulu Nagasaki, Hiroshima hancur lenyap, sekali datang boom, berjuta manusia, hancur bangunan. Sampai sekarang ada kesan radioaktif. Ya, samalah dalam ayat surah Al-A'raf ayat 44 ayat 45. Ya. Ini dahsyat agak ayat ni. Apa dia ayat dia? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Allah tutup dengan perkataan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Puji bagi Allah kerana Allah menepati janji dia. Allah bagi amanah, kamu tak ingat, Allah datangkan. Jelas Allah Ta'ala bila dia datang, maka tidak ada orang yang boleh menolong diri daripada apa yang Allah tentukan. Segala puji bagi Allah. Batu orang hak berlindung dengan Allah, orang yang ikut perintah Allah, mereka ni terpuji dan mereka ni terpelihara. Ayat ni sebut apa? Falamma nasu ma dzukiru bih, tak kala mana mereka ini lupa terhadap apa yang telah diperingatkan kepada mereka tentang Al-Quran, tentang agama, tentang hukum hakam, tentang hari kiamat, tentang hari akhirat. Diingatkan pada mereka. Falamma nasu ma dzukiru bih, tak kala mana mereka lupa, mereka lalai, mereka tak nak ambil peringatan. Apa jadi pada orang ni? Apa jadi orang ni? Bila tak ambil peringatan ni, apa jadi? Ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah buka pada mereka pintu-pintu khazanah sesuatu. Maknanya dia ni lawan Tuhan, dia tak ikut perintah Tuhan. Apa Allah bagi kat dia? Allah bagi segala apa yang dia minta. Dia nak Putrajaya, Allah bagi Putrajaya. Contohlah kalau konteks tempat kita. Ya, dia nak pangkat, Allah bagi pangkat. Dia nak projek, Allah bagi projek. Dia nak jawatan, Allah bagi jawatan. Dia nak duit, Allah bagi duit. Dia nak F1, Allah bagi F1. Oh, contohlah. Semua dapat. Semua dapat. Allah kata bila kamu tak ingat perintah Allah, Allah bagi kunci segala khazanah-khazanah Allah, khazanah kekayaan Allah. Ya, kamu nak apa? Allah bagi. Bagi. Batu orang-orang lawan Tuhan tapi kaya. Orang tak semayang tapi berjaya. Orang tak tutup aurat tapi happy. Dia punya sil pun okey, dia punya lakonan pun okey, dia punya tawaran pun okey. Dia kata okey, tak ada apa. Sejak ni aku tak pakai tudung, pakai seluar pendek okey. Rezeki aku okey. Memang okey, tengoklah. Yang mula-mula okey. Kan? Allah kata kamu tak ingat apa Allah bagi. Ni kata kenapa Allah bagi ni tuan-tuan? Kenapa Allah bagi ni? Bila orang macam ni dia dapat kekayaan, dia akan jadi sombong, betul tak? Dia akan sombong. Tu dalam ayat 178 surah Al-Imran. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun mubin. Jangan kamu menyangka, jangan orang-orang kafir menyangka tempoh yang Allah berikan pada mereka, tempoh mereka hidup, tempoh mereka bertahta, berkuasa, tempoh mereka hidup senang, dia kata baik untuk mereka. Orang kafir kata tengok kami bukan Islam, kami tak patuh pada Tuhan, tapi kerajaan kami pegang, kuasa dunia kami pegang, duit kami pegang, manusia kami pegang. Ya, apa pada ada yang pada Islam, apa ada pada agama. Dia mungkin cakap macam tu. Allah bagi tempoh kat mereka. Wala yahsabanna alladhina kafaru numli
Lahum khairul li anfusihim. Jangan kamu menyangka tempoh yang Allah bagi pada orang kafir ni baik pada mereka. Innama numli lahum liyazdadu isman. Sesungguhnya tempoh yang Allah bagi pada mereka untuk menambahkan dosa-dosa mereka. Bertambah dosa sebenarnya. Walahum azabun muhin. Dan bagi mereka azab hina sekali. Allah bagi azab hina. Kembali pada ayat tadi, ya, surah Al-A'raf ayat 44. Bila kala kamu ni lupa pada Tuhan, Allah buka pintu-pintu kekayaan. Satu-satu kamu dapat, satu-satu kamu dapat. Ya, kamu nak jadi menteri dapat, kamu nak jadi pengurusi dapat, kamu nak jadi pengarah dapat, kamu nak itu dapat, semua dapat ni. Dapat. Fa idza farihu bima utu. Dan tak kala ketika mana mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka. Akhaznahum baghtatan. Kami ragut serta-merta. Kami ragut dengan tiba-tiba. Fa'idahum mublisun. Tiba-tiba mereka terduduk putus asa. Kalau nak mudah faham, kita kata macam wow, layang-layang. Ya, hak layang hak besar tu kan. Biasa dia tarik dengan tali tasi tu. Biasa layang ni dia ada macam kat bawah tu dia ada tali. Dia panggil apa saya pun tak ingat dah. Dia tarik di atas tu, tegak atas kepala. Dia bunyi benda tu, ping, dia tegak, dia terik tali, tegak, naik lagi. Sebab apa dia naik? Sebab angin lah, atas angin lah. Orang pegang wow tu dia rasa macam rasa happy. Happy ada, rasa bangga pun ada, rasa hebat diri pun ada, macam-macam rasa. Dan tiba-tiba Allah putuskan tali tu. Apa jadi pada wow tadi? Putus. Dia akan jatuh meluncur, patahnya, pecahnya, puasa habis. Itulah gambarannya. Ketika mana mereka ni lupa Tuhan, Allah angkat mereka tinggi-tinggi macam wow tadi. Ketika mana mereka gembira, akhaznahum baghtatan. Kami ragut secara serta-merta dan mereka terduduk duka cita. Bukan sekadar tu lagi apa Allah Ta'ala sambung ayat ni. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu. Allah cabut ke akar umbi orang-orang yang melakukan kezaliman. Akar umbi bila Allah cabut tak boleh nak tumbuh dah. Tak boleh nak tumbuh dah. Mungkin dulu kita ingat, tak jatuh-jatuh ramuknya. Tapi tuan-tuan masuk umur 60 tahun lebih jatuh. Ya, komunis dulu merentah Indonesia, merentah Malaysia. 2-3 tahun dia merentah. Jatuh negara sakit, narasi apa semua tu, dia terduduk, dia keluar. Ya, dulu komunis di Rusia, Soviet Union pecah. Kita kata takkan pecah, mereka kerajaan besar, pecah, hilang, dipecah-pecahkan. Ya, dulu Mesir dikuasai oleh kelompok sosial, jatuh pecah, naik gerakan Islam. Turki dulu dikawal tentera oleh sekular, jatuh, ya, naik pro Islam. Macam tu. Ya, akan datang satu ketika nanti. Sekarang kita kata Israel zalim, khianat, segala-galanya dia buat, tak apa. Allah datangkan ketentuan, bom, segala kaum umi Allah cabut tentang. Dengan Dajjal mati, segala Yahudi mati, tak ada tinggal, tidak ada keturunan mereka atas muka bumi ni nanti. Allah cabut, bab janji Allah pasti. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafa lahum hatta apa dia? Sentiasa ada satu kumpulan daripada umatku yang berdiri di atas kebenaran, yang tidak menggentarkan mereka orang-orang yang berlawan dengan mereka, orang yang mencela mereka, dan juga orang yang berpaling daripada mereka, sehingga datang keputusan Allah. Ya, dan bismillah dia tuan-tuan. Dia pakai tunduk dan ke faham agama ni. Ya. Itu baru 3, kan? 3. Yang keempat, ringkas ada bismillah dah. Dia sebut ialah tajuk. Dia tak boleh lama-lama ceramah ni. Bukan nak dengar sangat pun. Nak tunggu waktu isyak je. Betul tak? Jadi yang keempat, disebabkan oleh pemimpin-pemimpin
disebabkan oleh figure-figure tertentu yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini, tetapi mereka mencuaikannya. Ni ayat apa Allah Taala sebut kaitan? Tadi dah sebut dah kan. Yang keempat iaitu berkaitan tentang disebabkan tangan-tangan manusia. Disebabkan tangan-tangan manusia. Yang ini Allah Taala sebut dalam surah Rum, surah 30 ayat yang ke-41. Ya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzhiq ba'dahum zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi Allah Taala sebut telah nyata di daratan dan di bumi, di daratan dan di lautan, kefasadan, kerosakan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Untuk Allah merasakan kepada mereka di atas perbuatan-perbuatan sebahagian daripada mereka. Jadi Allah datangkan azab disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia buat apa sekarang tuan? Dengan tangan tu dia buat pembangunan. Dengan tangan tu dia habis gondolkan bukit buka. Dengan tangan tu dia rosakkan ekosistem alam. Dengan tangan tu dia buat pembakaran terbuka. Dengan tangan tu dia melakukan pembunuhan macam-macam lah dengan tangan. Kalaulah di lautan berlaku pertumpahan minyak, galian-galian yang tidak terurus, kalaulah di bukit pembalakan demi pembalakan yang tidak dirancang dengan baik, kegondolan bukit buka menyebabkan berlakunya air yang menghakis, banjir yang kilat, dan juga boleh berlaku tanah runtuh, boleh berlaku apa lagi, banyak lagi lah tentang sebab punca daripada tangan-tangan manusia. Sekarang orang dia buat virus penyakit tertentu ni pun manusia juga buat, disebar tertentu tempat untuk melariskan produk-produk kesihatan mereka, ubat-ubatan mereka. Dia boleh rancang benda itu. Inilah dia. Baik, yang keberapa? Yang kelima, yang disebabkan oleh orang-orang soleh mendiamkan diri. Nampak tu? Musibah ni bukan kata orang soleh je. Orang yang baik-baik, orang soleh-soleh macam kita orang datang masjid hari-hari, orang dengar kuliah hari-hari, kira baiklah tu kan. Ngaji Quran, zikir, jumpa orang alim, duduk majlis, kira baiklah tu. Orang-orang soleh. Kenapa? Allah kata sebab orang soleh yang mendiamkan diri. Dia tak nak tegur orang-orang soleh. Betul Allah dah sebut wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah oleh kamu fitnah yang tidak akan diturunkan kepada orang yang melakukan kezaliman secara khusus, bahkan akan turun juga pada orang-orang yang baik-baik di kalangan manusia. Wattaqu fitnatan la tusiban alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah yang bila dia turun bukan pada orang zalim saja kena, orang-orang saleh. Ada satu hadis disebut ketika mana Allah perintahkan malaikat pergi jatuhkan bala di satu tempat. Bila sampai di tempat itu, dia dapati ada orang abid sedang melakukan ibadah. Dia pun naik jumpa Allah, ya Allah, kamu suruh jatuhkan bala. Saya pergi tengok tempat tu ada seorang yang melakukan ibadah, ada orang dia buat ibadah, silap alamat gambarnya ni, address salah kok. Allah Ta'ala kata betul lah tu. Kamu turunkan bala, mula-mula kamu turun hantar pada si abid ni, hak melakukan amal soleh ni. Kalau kita kata hak duduk dalam masjid ni, hak tu dulu datangkan bala, bukan hak di luar. Sebab apa? Sebab mereka ni berkepentingan diri. Apa maksud kepentingan diri? Dia kata yang penting aku masuk syurga, yang penting aku selamat. Hak mereka nak masuk neraka lantak dia lah. Ada aku kisah lebih kurang macam tu lah. Dia tak nak, orang kata tak nak dakwah, tak nak nasihat, tak nak tolong, tak nak dibimbing, tak nak pergi rambat baik mereka. Jadi bila Allah nak turunkan bala,
orang-orang yang duduk kat masjid-masjid ni lah mula-mula sekali kena balik. Nampak? Jadi hati-hati, jangan kita sampai kita kata selamat dengan kita jadi baik. Sebab beriman ibadah ni tuan-tuan, dia tak boleh baik seorang, dia kena baik semua. Sebab tu kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dia? Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepada kamu lah kami memohon pertolongan. Dia panggil nasta'in, kami melakukan ibadah, kami. Sebab tu buat ibadah kena baik semua. Orang baik ni ya, jangan baik seorang. Jangan suami dia baik. Suami ni hari-hari datang masjid, hari-hari belajar kitab, hari-hari dengar ceramah. Isteri duduk karaoke kat rumah, keluar rumah tak akan duduk, sidai kain kat luar tu berkembang tu. Isteri suami pergi masjid dengar ceramah, takbir tu, takbir. Nampak? Orang tengok bini dia sidai kain, takbir. Dia baik dia seorang. Bukan kata nak ajak anak bini datang mengaji tu. Ya, anak bini dulu tengok drama. Ya, dah tengok karaoke. Ya, kita seorang datang masjid tu. Bukan nak panggil anak ke apa datang. Jom kita pergi. Jom. Ya. Isteri dia macam tu lah. Kalau suami dia baik, kita dia biar. Bila suami dia ada orang kenal, mula dia follow. Abang mana? Masjid. Saya nak ikut. Sebab dia tahu. Dia kena buat bagi macam tu. Tak boleh datang. Dengar khabar ada orang teka abang kat masjid. Tak ada. Tak apa, saya nak ikut abang. Boleh datang. Jadi tuan-tuan kena ada skater. Kena buat-buat lah. Bukan ada suruh buat-buat je. Buat-buat ada. Betul tak? Saya pun kena. Hari-hari dia ikut. Dan hari-hari masa duduk ada forum, berturut-turut forum saya. Kena blok dengan dia. Hari-hari dia ikut. Tahu pula. Kena ada macam tu. Bawa dia rasa tercapai. Kalau tidak, tak nak ikut. Tak nak ikut. Tak apa, tak nak ikut. Abang cakap situ sana pun sama kau. Cik pandai. Lepas tu ikut. Ni dah reda, tak ikut balik. Dia kena cari pula. Aduh, betul tak? Hak mana kita? Orang perempuan jangan tuan-tuan. Ada tak tamat lagi 70 dah umurnya. Ya, ada kawan-kawan dia nak buat projek dekat Sabah, Sarawak, buka tanah 100 ekar buat kelapa sawit. Ya, dia nak buat kawan. Isteri kata abang tak payah lah. Masa dia pergi nak pergi mijak, isteri ikut. Takut pada umur 70 dah. Kawan tu nak kat kaki pun tak mampu. Takkan nak kahwin lagi. Tapi perempuan, ya Allah, apa nak ditakut? Kawan tu 70 dah. Saya Ustaz. Aduh, perempuan kan. Masalahnya duduk kat rumah boleh tak layak mana pun. Lain lah kalau kat rumah dia layak elok kan. Dia kita nak pergi mana-mana dia risau, tak apa pula kan. Ni kat rumah wadah. Bila kita nak keluar. Ke mana tuan-tuan? Dia je macam sama. Jadi itu dia. Dan yang terakhir, yang terakhir, bencana datang disebabkan rahmat Allah. Jadi ingat tu, jangan pukul rata. Jangan pukul rata. Bila kena musibah atas orang tu, memang bala lah tu. Bala lah tu. Aku kata dah, bulu aku masih. Jangan tak. Sebab ada orang yang Allah turunkan bala, bukan bala yang disebabkan musibah, tapi bala tu merupakan rahmat. Surah Baqarah, surah kedua ayat 155, 156, 157. Ini biasa untuk imam baca. Ya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh ataupun pasti Allah akan mencuba kamu, menguji kamu dengan sedikit daripada kekurangan. La yabluwannakum wa la nabluwannakum bi syai'in minal khauf, sedikit daripada ketakutan. Takut, ya, takut pada musuh, takut pada lawan,
takut pada ancaman, takut pada itu, takut pada IAS. Takut kok kan? Jangan takut tuan-tuan. Sekarang dulu okey lah takut, sekarang jangan. Ia menepati maqasid syariah. Kan? Takutlah. Ya, minal khauf, daripada ketakutan, wal ju' dan lapar. Kenapa lapar? Bukan tak ada makanan, ada makanan mahal tuan-tuan. Makanan mahal, ikan kembung dekat RM20 dah sekarang tuan-tuan. Buat ni saya pergi pasar, jumpa seorang guru besar. Mana tu? Saya ikan sah. Lah tak nak pergi bayar, kita beli ikan, dia tak beli, dia beli sosek je. Sosek je tu, ikan mahal. Cikgu besar pun beli sosek, tak mampu nak beli ikan. Letih tu. Tuan-tuan, ingat orang ni nampak gaya macam tak ada duit ke? Ada qadi bekas Pati Kelang, dia ditransfer jadi imam Masjid Besi Putrajaya. 6 bulan lepas tu dia diangkat jadi ketua penolong bahagian Jakir. Dia duduk dekat Masjid Besi jadi imam besar. Dia cadangkan, saya cadangkan kita buat food rak tu lah. Food apa lagi? Food court lah dah. Ya, tu lah kan, tempat almari makanan tu kan, beras, minyak, Maggi tu kan. Dia cadang tu lah. Saya cadang kan, orang pakak tak setuju lah tu. Dia tak setuju. Tak ya Ustaz, yang kat Kelang tu Ustaz, situ orang miskin-miskin. Sini pegawai-pegawai Ustaz, Putrajaya. Putrajaya. Dia ingatkan Putrajaya tu kaya gambarnya. Kau naik-naik atas tu belum tentu ada sijil lagi. Kasar bunyi. Ya, jadi dia membuatlah rak makanan. Rak makanan. Pukul 9 dia letak, pukul 11 licin. Tu, kat Putrajaya. Ingat orang Putrajaya ni banyak duit ke tuan? Pakai tai tu gaya je. Tai rehat tak turun, makan Maggi kat atas. Tak ada duit. Ya Allah. Tu kata Allah uji dia dengan kelaparan. Kelaparan tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Pegawai besar, gaji besar, komitmen besar tuan-tuan. Ya, maintenance isteri pun mahal. Bini kita tak apalah, beli gincu pasal malam RM3-10. Hak mereka ni gincu dia main ratus kan. Setiap bulan kena pergi spa, kena pergi urut badan masak, itu berapa ribu kan. Jadi jangan duk cari hak cantik-cantik sangat tuan-tuan. Cari biasa-biasa kan. Kira-kira dia boleh lah pijak-pijak badan kita kan nak tidur. Ni cari hak mahal-mahal, Allah maintenance tak rak kita nak bayar kan. Tak bayar lah, biasa-biasa. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala uji sedikit daripada ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, termasuklah kematian, dan juga kekurangan pendapatan. Buah-buahan ni mana penghasilan. Allah tutup wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira pada orang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kepada Allah kami akan kembali. Ini lafaz istirja, mengembalikan segala peraturan urusan kita kepada Allah. Segala benda apa yang berlaku ni tuan-tuan, semuanya di atas takdir Tuhan. Kita milik Allah. Ya, bila kita milik Allah, kita tidak ada kuasa di atas diri kita. Bila Allah kata kamu ni jadi kaya, kaya kita. Kamu miskin, miskin kita. Kamu senang, senang kita. Kamu susah, susah kita. Kita ni milik Allah. Apa yang kena badan tubuh kita ni, jangan duk mengeluh, sebab kita adalah hamba Allah. Bila betul hamba, dia tidak ada pilihan, terima. Tapi Allah kata kamu bergembiralah dengan kamu sabar dan kamu sentiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jadi? Allah kata ulaika alaihim salawatun min rabbih, mereka ini akan mendapat selawat daripada Allah, doa, rahmat, keberkatan, perlindungan, warahmah, kasih sayang daripada Allah. Ya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka ini akan mendapat petunjuk. Jadi ujian pada orang yang beriman ni tuan-tuan, sebenarnya nak angkat martabat dia, nak angkat pahala dia, nak hapuskan dosa-dosa dia. Jadi kalau kita ni kena tuan-tuan,
bersyukurlah. Itu tanda Allah sayang kat kita. Sebab tu tanda Allah sayang seseorang, bila dia buat salah, Allah segerakan musibah. Allah segerakan musibah. Ada seorang sahabat tu, dia berjalan-jalan ternampak seorang perempuan, terasalah ya sedikit perasaan. Tak lama kemudian dia terlanggar tiang, kena pada dia kan. Lepas tu dia juga jumpa Rasulullah. Rasulullah kata orang yang baik bila dia buat satu silap, Allah terus balas. Jadi kita ni begitulah. Kalau ada buat silap, kejap lagi adalah kena jatuh motor, ya tergigit lidah, terjatuh, tersepak, tersungkur, tergeliat, macam-macam lah kan. Jadi bila berlaku itu pada tubuh badan, kita ingat Allah nak kafarahkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan. Ada 7 bencana disebabkan beberapa perkara yang mendatangkan musibah ya ataupun bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni memberi sedikit suntikan dan kebaikan pada kita, insyaallah. Wallahu taala bissawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika wa tashamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya